Tapi ending dia, final dia ketika berbuka itu, yang ini aku tak tahan. Apa kata dia? Ya Allah, aku tengah baca doa ni, berhenti. Ya Allah, kenapa kau hantar anak orang lain berbuka dengan aku? Mana anak aku? Ketika naik kereta saya pakai Hilux masa tu. Dia boleh buka kasut. Makcik naik aja. Tak nak. Tiga-tiga anak aku, kalau aku nak naik kereta dia, aku kena bersihkan kasut aku. Ya Allah. Aku jadi ustaz, aku pun garang tau. Aku terus, memang anak sial lah ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang dikasihi ahli majlis serta ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat-sahabat, muslimin, muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah dan tidak ketinggalan anak-anak yang mudah-mudahan kamu akan menjadi insan yang berguna di dunia dan di yaumil akhirat nanti sebagai pewaris kepada generasi yang akan kami tinggalkan kamu untuk menjadi mungkin pemimpin, untuk menjadi manusia yang akan membawa perubahan dalam kehidupan yang kita lalui di waktu masa dan tertentu pada kamu di suatu masa nanti. Kepada ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat-sahabat, insyaAllah ini pun Ustaz dah, ini adalah yang keempat cakap pada hari ini. Hari ini Ustaz pun last tadi di kumpulan solat elit Sinan Berhad, yang mana kami adalah bekas pekerja di syarikat tersebut dalam bidang oil and gas. Mudah-mudahan dengan apa yang diberikan, yang kami kaji, yang kami cipta dalam kehidupan, dalam pekerjaan, dalam teknologi, mudah-mudahan syarikat tersebut akan terus berdaya maju dan berdaya saing dalam bidang oil and gas di dunia, kerana dia adalah satu-satu first company in the world, company Muslim yang bergerak membekalkan supplier bahagian-bahagian wellhead, valve dan sebagainya kepada syarikat Petronas Cari Gali. Jadi mudah-mudahan jadi Ustaz pun mungkin malam ni akan terangkan sikitlah benda tersebut. Okey, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat-sahabat muslimin dan muslimat, nak kenal diri tu tak payah sebab ceramah ni dia orang datang last. Jadi kita Ustaz kenalkan diri last. Boleh? Jadi siapa nak kenal diri Ustaz kan daripada Korea ke? Tapi tak ada muka Korea, muka aku. Kalau mai tahu, tapi betul kalau hari ni siapa muka Korea, berebut orang datang. Aku pun pelik bi ajaib. Jangan kau orang salah seorang pun yang bekerja tu. Wallahu alam. Okey. Ini dalam Ramadan terakhir yang kau kerja Korea. Orang yang kerja ibadat. Macam tu. Minta maaf pada kaki Korea. Aku anti Korea. Sebab aku hidup kat Korea apa, aku tak, orang Korea pun tidak suka dengan orang Korea yang joget-joget tu. Kau orang pula gila dengan dia. Tu aku pelik tu. Ustaz duduk Korea 2 tahun tau, bukan 2 hari. Boleh cakap sikit-sikit, aku nyanyi kan kau gila kat aku pula kan. Kan rumah aku marah pula kan. Okey, sidang-sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah sekalian. Pada malam ini tajuk yang diberi pada Ustaz, adakah ini Ramadan yang terakhir bagi kita? Okey Dahulu saya nak beritahu sidang jemaah sekalian, saya macam budak-budak ni. Saya macam budak-budak ni. Dahulu kalau siapa hari ni hidup umur dia 50, angkat tangan 50 ke atas. Tak ramai. Ingat zaman dulu kami, abang pun orang Murid. Kami nak membeli air batu, kami pakai gergaji tu. Seorang tarik sana, seorang tarik sini, ketuk-ketuk 20 sen. 20 sen zaman dulu. Kami nak dapat kurma bukan macam sekarang dalam packaging yang cukup baik. Dulu nak dapat kurma macam dalam keadaan yang ketuk bunyi, tungtang baru dapat makan kurma. Nak telefon awet, semua pakai public phone. Patutnya lah umur 50 bergayut je dekat telefon tu. Jadi zaman dulu zaman susah. Zaman dulu enjoy, kita duduk dalam surau dan masjid. Zaman dulu engkau orang untung sekarang dapat RM10, dapat RM5. Mana ada macam kami dulu 20 sen. Lepas tu dapat RM20, dapat RM5 kaya. Main tikam-tikam. Tak kau tanya muka tikam-tikam kalau tua-tua ni. Duk tikam. Dapat pistol. Lepas tu keluar pistol. Tang macam tu. Dulu kami nak main merecun. Pelak jadi merecun kami. Buluh. Ni aku walaupun ustaz. Ni kita orang raya memang. Ustaz ke kau, datuk ke kau, orang kaya ke kau, buang title tu. Kita main meriam malam raya besok. Sebab kami tidak ada situ. Sebab kami nakkan satu ukhuwah yang malam ni Ustaz sampaikan mesej. Supaya kita menjadi manusia yang berguna. Andai kata ini Ramadan kita yang terakhir.
Okeylah, sebelum kita cerita Ramadan, sembahyang yang kita tinggal, angkat tangan. Banyak lagi tak yang kita tinggalkan, yang kita tak bayar lagi? Kalau aku tanya kau orang. Ingat ya, sembahyang dosa sama meruntuhkan Kaabah. Ingat, kalau kita tak sembahyang asar, kita sama macam berzina dengan ibu dan ayah. Ingat, dosanya berpuluh ribu tahun. Maknanya dosanya berat. Dah ganti sembahyang belum? Satu. Dah ganti puasa belum? Alamak Ustaz, baru nak ganti period. Baru nak buat period. Dan sebagainya. Ingat, dah buat belum? Yang ini kita nak bawa bertemu dengan Allah. Adakah kita nak bawa bertemu dengan Allah latu-latu tu? Debang-debung. Ada? Tak ada. Ingat ya, kalaulah ini pun tak habis, kita nak cerita Ramadan yang terakhir. Saya dulu beritahu saya budak, lepas tu saya remaja, lepas tu saya dah jadi seorang ayah, lepas tu hari ini dah jadi atuk dah aku. Ya, dah jadi atuk, dan adakah ini Ramadan saya yang terakhir? Dan ingat, bila kita masuk bulan Ramadan, saya tak nak ibu-ibu duduk sibuk. Patutnya besok pergi beli baju. Jangan kita tunggu Ramadan baru nak pergi beli baju, beli barang-barang hari raya dan sebagainya. Kerana waktu itu pack nanti. Ni semalam 3 hari Maiden buat sale RM30 baju Melayu, baik tua baik muda, RM30. Hancing aku tak dapat. Sampai aku cakap dengan Token Maiden XL, dia kata okey Ustaz, for you ada dah dengan ni. Kalau aku tak bodek dia, harap aku tak dapat. RM30 selai. Penuh bang Maiden untuk sambut raya. Sebab Maiden kata, aku nak jual murah supaya orang datang bukan di waktu Ramadan. Dan besok Ramadan, aku nak orang Islam menumpukan kepada amal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, besok bila kita masuk Ramadan, saya nak beritahu sidang jemaah sekalian, kalau ini adalah Ramadan yang terakhir. Ustaz, dahulu ada kawan. Tahun ni kawan tu dah tak ada raya dengan Ustaz. 2006 Ustaz berhari raya dengan seorang yang namanya Ayah. Dan ketika itu bila Ayah Ustaz meninggal selepas pada hari raya, raya tahun depan kami sudah tidak ada Ayah. Change different kita punya environment ataupun suasana yang akan berlaku dalam kehidupan kita. Jadi, insya-Allah Ustaz nak beritahu awal ini supaya kita tingkatkan amal ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya la'allakum tattaqun kita akan peroleh. Apa dia yang kita nak buat bulan Ramadan? Ada 3 rukun Islam berjalan di dalam bulan Ramadan. Yang pertama, syahadata alla ilaha illallah wa iqamas salah wa tasumu ramadana. 3 benda ni akan bergerak di dalam bulan Ramadan. Dan ingat, ya, jangan semayang tarawih saja. Aku cukup pelik, orang Melayu dia jadi satu budaya. Malam tu pecah panggung. Tak ada kau tengoklah nak ambil semayang susah. Ada orang tanya kiblat nak ngadap ke mana, air semayang kat mana. Duduk kat lili, tanya air semayang kat mana. Nampak nak muka tak pernah datang semayang. Kenapa orang ramai datang? Ini budaya. Tinggalkanlah amal ibadat kerana budaya. Amal ibadat satu benda yang wajib. Jadi ingat ya, sembahyang pada bulan Ramadan Allah akan tingkatkan banyak ganjaran, pahala dan sebagainya, dan kita kena kejar benda ni. Dan ingat, kita dalam bulan ini ada amal ibadat, tapi bulan Ramadan Allah akan tingkatkan. Apa dia? Solat sunat. Ba'diyah, qabliyah, duha, qiyamul lail, tahajud, tasbih dan sebagainya. Maka kita tingkatkan amal-amal ini kerana bulan Ramadan Allah akan bagikan keringanan kepada kita. Lalu kita bertanya, Ustaz, macam mana Ustaz kata setan kena ikat? Tapi ramai setan lagi kat luar. Setan kepala hitam. Mencuri tak hilang. Ya. Ini bulan tak puasa. Cuba kakak duduk depan tu, kereta lalu lalang. Tak ada pun kita tengok rokok diisap tiap tunjuk tengah kat luar. Tapi bulan Ramadan diisap rokok. Bazar Ramadan ni ahli majlis punya tanggungjawab. Ya, jaga kita punya bazar Ramadan. Sebab aku tahu bang, memang muka yang meniaga ramai tak puasa. Sebab aku pernah jadi ketua kampung. Pukul 3 dibantainya meniaga. Siapa nak beli bang pukul 3 sahur lagi ke? Kena jaga ni bang. Sebab benda-benda ini ada implikasi pada kita. Dengan begitu beraction dia isap ukuk. Keluar asap. Aku cukup berbulu tu buat ni. Tapi raya inilah muka paling kuat raya. Puasa tak nak, semayang tak nak. Raya, Ustaz, hari pertama baju Melayu sedondoi.
Hari kedua, 2 dondoi. Hari ketiga, berdondoi-dondoi je. Ini amal ibadat kita. Kita jangan buat benda yang salah. Kita betulkan balik amal ibadat. Ada satu amal ibadat walaupun sunat, tapi tak boleh buat di luar kerana dia ada tempat. Islam ada tempat. Semua amal ibadat ada kedudukan, ada tempat, ada suasana dan keadaan. Iaitu tarawih. Ingat, tarawih pun kita tak boleh buat malam ni. Ustaz, kita dah nak ni lagi 5 hari Ustaz tarawih. Apa kata malam ni kita ligan dulu, kita praktis. Haram hukum dia. Walaupun solat itu solat sunat. Lagi satu, jangan bergaduh. Geng 8 bergaduh. Geng 10, Ustaz, kita nak buat berapa? Kita memang muka 8. Ada orang muka 20. Ada orang akan buat 36. Tak payah bergaduh. Lepas tu geng 8, aku minta orang perempuan geng 8. Kalau makan, tinggal lagi geng 20. Betul? Ya? Ini kau dah menterdarah habis. Lala geng 20 malam besok. Don't worry, kita geng 8. Sebab makanan licin tak kau dah. Jadi maknanya, jangan ibadat kerana adat. Ya? Buat 8, slow-slow. Kau jangan macam Kak Inun. Aku pernah kutuk orang semayang macam tu laju. Dia baca bismillahirrahmanirrahim. Aku pernah kutuk. Lalu aku tengok anak murid aku jadi imam. Kurang hajar betul. Dia kata dekat Indonesia fatwa dia boleh. Cakap nenek kau boleh. Mana boleh? Kita agama ini ada tartil. Ya? Ada tertib. Supaya ini amal ibadat. Jangan kau main tahala je. Ada juga geng cari mana, okey, the first night engkau suruh ni, engkau majlis istiqamah, engkau suruh rakyat, engkau pergi assalam, mana paling laju. Ya, kita nak cari paling laju. Pukul 9 finish. Lepas tu dia melepak. Jangan tuan-tuan. Ini Ramadan yang terakhir. Penuhkan pengisian di dalam bulan Ramadan kerana kita kena tanam satu semangat, ini Ramadan aku yang terakhir sehat. Mungkin tahun depan dah tak sehat, kena stroke. Ini mungkin Ramadan yang terakhir. Aku hari ini bekerja ada gaji. Mungkin tahun depan aku dah kena buang kerja. Mungkin ini Ramadan yang ni. Aku pula tahun depan dah kena potong kaki, kencing manis dan sebagainya. Mungkin ini Ramadan kak kita yang terakhir. Hari ni ada suami, besok tak ada suami. Mana tahu? Suami mati. Suami itu viral lagi. Sekarang ni orang tak panggil suami kahwin lagi. Suami viral lagi. Ini malah aku nak pergi Thailand ni. Kau jangan salah anggap. Ya. Ingat ya. Maknanya ini Ramadan ada tarawih. Dan ingat ya, dalam Ramadan ini ada sahur. Dan sahur itu adalah keberkatan. Dalam sahur tu ada keberkatan. Jangan anak-anak ni akak pergi buat macam mana tahu? Mak, besok jangan kejut saya. Sebab saya dah makan sahur. Pukul berapa dia makan sahur? Pukul 12 malam. Itu yang besok dia ambil semayang dekat air tu. Dia lama. Hari biasa sekejap je. Hari bulan puasa. Lama pula ambil semayang kat mulut. Buat apa? Cuci mulut berbau, mak. Dia macam, dia ingat. Dia dulu kan dia tak tahu kita pernah kencing mak kita. Hari ni anak cucu kau kencing kau balik tau. Atuk ni macam tak tahu ambil semayang. Padahal tekak dah kenyang dah. Dengan air dan sebagainya. Maknanya, kalau inilah Ramadan kita kena betulkan balik dengan amal ibadat yang ada namanya tarawih. Dan tarawih ni pulun. Jangan benda yang furuk, selawat, buang. Ada orang kata, Ustaz, inilah satu bid'ah yang diamalkan dalam negara kita. Tuan-tuan, akak-akak, ya, jawab baliklah. Sudais. Imam Besar Masjidil Haram hari ini jawatannya menteri, iaitu menjaga Madinatul Munawwarah dan juga masjid di Makkahul Mukarramah Masjidil Haram, dan dia pernah menjadi imam tahun sekitar 2016 ke 2015. Ketika itu saya ingat lagi kita sembahyang di masjid negeri. Sudais, lepas aja habis tarawih tu 2 rakaat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tak ada pun saya kata ini bid'ah. Tak ada bang. Jangan kak bid'ah tak bid'ah, cakap dia ini sunat je. Ini selawat memang dianjurkan. Cuma kami buat satu tata cara macam mana nak berselawat di tempat tarawih. Cuma aku minta dekat terutama tadi tak ada orang lelaki. Kau orang tak bawa lelaki kau datang. Patut kau bawa lelaki kau datang, ya. Yang aku nak tarah ni lelaki kau. Sebab lelaki ni yang kuat menjerit. Orang perempuan dia tak menjerit, buat bodoh je. Subhana malikil ma'bud, subhana malikil ma'jud, dia pun judlah kau, apalah kau. Lepas tu, bila kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sematlah kau. Tapi kalau orang lelaki, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu. Ya Allah, dia ingat pengat salai kelapa.
Sambutlah elok-elok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila dikatakan sallu alaihi, kita Allah bukan jawabnya sallu alaihi itu selawatlah ke atasnya. Kau suruh aku pun terpaksa selawat. Lagi dah ramai, lama tak habis-habis selawat. Jadi, benda ini walaupun simple, tetapi tolong diambil berat dalam soal menjawab ketika mana selawat dikumandangkan dalam tarawih yang kita ada. Ada pun tentang perkara furuk tadi, nak berbalah, nak apa dan sebagainya, kita tinggalkan. Jadi, jawab betul-betul. Jadi, ingat, ada yang paling afdal juga di dalam bulan Ramadan. Allah kata apa? Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Dalam bulan Ramadan, Allah telah menurunkan Al-Qurannya di dalam bulan Ramadan. Ni nak suruh habis ni pukul apa ni? Aku mencakap aja. Korang tak bagi ni. Kalau kata aku tengah sedap bagi poin, Ustaz dah habis masa. Abang kata malam ni jangan tunggu masa. Laki kau bagi kan? Sebab kalau suami kau panggil balik, kau kena balik tau. Kau jangan main-main. Balik Joya! Okey Jol, balik. Joya balik. Aku bagi balik. Kalau laki kau suruh balik. Tahu? Buat hukum dia macam tu. Mana tahu laki kau kat tu tengah suruh buat kopi. Tu waktu lain kali kau suruh laki kau buat kopi. Asyik kau je buat kopi. Nampak ikat Sebab dia poin ni banyak ni. Bukan nak jumpa kau orang bukan selalu. Tapi kau jumpa aku selalu insya-Allah. Ya. Okey, saya nak buat sikit aja. Nabi SAW mengatakan afdalul amal. Ya, ummati tilawatul Quran. Sebaik-baik amal untuk umatku adalah membaca Al-Quran. Okey. Apa Nabi kata? Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya ada 10. Tapi saya tak boleh bawa 10. Bawa 10 sampai besok pagi. Ya, dia ada 10 kelas kalau nak bawa ni. Jadi saya nak bawa yang pertama. Nabi kata, inna hadzal Quran ma'dubatullah. Faqbalu ma'dubatahu mastata'tum. Ini yang pertama Nabi kata. Ya. Al-Quran adalah hidangan datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka datangilah ia selagi mana kamu mampu untuk mendatanginya. Hari ini saya nak tanya sidang jemaah sekalian, berapa orang yang hari ini telah habis membaca Al-Quran 1 ayat? Oh, dah semayang tadi Fatihah 7 ayat. Ni sebaik-baik amalan. Ya. Maknanya, kalaulah Nabi kata tadi sebaik-baik amalan adalah dengan membaca Al-Quran bagi umatnya, maka Nabi juga mengatakan Al-Quran adalah makanan, hidangan daripada Allah, maka datangilah ia. Maksud dia apa sidang jemaah sekalian? Maksud dia luas. Ya, maksud dia luas. Contoh, saya nak ambil satu contoh. Ya, cuba kita buat satu tema Ramadan kali ini, Ramadan yang terakhir ke kalau yang Allah bagi usia aku pada tahun ini, aku nak memperbaiki ukhuwah aku bersama ahli keluarga aku, terutama mak ayah. Boleh tak? Okey, saya bawa kau nak menangis, kau nak apa, kau punya pasal. Ya. Aku ceritakan aja. Supaya ini Nabi dah kata, dia datang daripada Allah. Saya sedih kak kalau Ramadan. Okey, saya tanya hadirin sekalian, rindu tak periuk belanga ibu dan ayah ketika masak di kampung, ketika masa kita kecil dulu? Tak rindu? Rindu kak. Ingat ya, zaman Ustaz, kita punya lampu, mana ada lampu ni? Kau main tekan. Kami gasolin. Tom. Pluk. Keluar lampu. Kalau tak ada gasolin, kami pakai pelita. Kami pakai lilin. Ingat, dapur kami bukan macam sekarang. Berapi. Dulu tak berapi. Muka kau dah berapi, baru dia berapi. Sebab kita pakai tungku. Ingat, kita dulu mak bapak kita masak dekat para tau. Kau tahu para? Budak kecil kau tanya para. Haram dia tak tahu. Dulu kita ubat gigi mana ada Colgate. Kita pakai tu sabut kelapa, ambil tu arang tu, debu yang ada dekat dapur, gosok gigi. Nenek kau sentil. Kita zaman tu, maknanya kita susah. Dan ingat sidang jemaah sekalian, saya nak tuan-tuan ya, saya bagi mesej ni, rapatkan hubungan kita dengan mak bapak. Ustaz pernah ceramah di satu tempat. Ini realiti pak. Not fantasi. Ya. Sebab kita ceramah merata. Dulu aku ceramah merata. Ni kau panggil aku ceramah, aku tak ada tauliah tau. Lantaklah kau. Kau nak kena tangkap-tangkaplah kau. Ingat ya. Dulu saya ceramah di satu tempat. Saya bila dapat katanya Ustaz, kita nak ceramah
disusun atur oleh penjadual kami. Dia kata, Ustaz Asri, malam ni dekat masjid sekian. Aku pun kata, jauh ni, lebih kurang 1.5 jam perjalanan. Maka kita kena bergerak selepas pukul 3 petang. Takut nanti jam dan sebagainya. Dan ingat ya, akak-akak sekalian, ketika saya pergi, saya dengan orang masjid berseluruh. Ya. Kalau tak ada ikan kerai, kalau tak ada ikan perkasam, berbuka ni aku tak datang. Jadi orang masjid ni sediakanlah makanan yang sedap. Tapi takdir Allah. Jadual saya takdirnya bukan di masjid, tapi dekat rumah satu makcik. Ingat ya, sidang jemaah sekalian, makcik ni ketika aku lalu, aku suka sebab aku bawa beras, bawa apa nak bagi bantuan lah. Bila mana tahu nampak orang susah kat kampung, ya. Dekat kampung ni sebenarnya bukan susah. Kelapa sawit 10 ekar, kan. Getah punya banyak tapi orang potong, kan, dan sebagainya. Maknanya tak susah. Depan kiri kanan, kau nak, kalau kau lapar, ingat boleh dapat petik pucuk ubi. Mana ada orang kampung ada pucuk ubi. Dan ketika sampai saya cakap, ada satu makcik lah rumah dia usang. Saya cakap dengan dia, berhenti, kita hantar beras rumah makcik ni. Tapi takdir kami nak memberi bantuan beras, takdir menjadi lain. Saya sampai-sampai, lebih kurang lepas asar. Kami dah jamak dah waktu. Saya cakap, makcik dah masak ke belum? Belum, kata dia. Aku cakap, biar betul orang tua ni belum masak. Habis makcik kenapa tak masak? Aku 2 orang aja. Habis makcik tak masak? Tak. Aku tunggu bapaknya balik nanti daripada bazar Ramadan. Kalau apa rezeki hari ni orang bagi, aku makanlah tu, katanya. Ya Allah, hai. Bapak dia tunggu kat bazar je. Kita kalau orang tua, baik kau tunggu kat bazar je. Kalau kau turun, kau jangan pakai semat-semat lawa macam ni. Cuba kau pakai selebet je. Orang bagi roti john, orang bagi air satu bekas, orang bagi pecal, orang bagi ambeng, nasi ambeng. Taknya kau tunggulah kat tu. Tapi kau muka selebet lah. Kalau muka cantik macam Ali Majli, mampu kau tak dapat. Dia tengok muka Imam Azli boleh menyampah. Asyik kena sekat je. Kan? Jadi, ingat ya kakak sekalian, saya pun tanya dia. Dan keliling rumah dia, ada pucuk labu, ada pucuk ubi, ada daun kunyit, ada macam-macam. Ada betik. Bukan daun batang betik yang laki kau kena ganja tu, bukan tau. Pokok kau orang kena ganja. Hari ni statistik perempuan kena dadah, kena wave, kena apa, tinggi tau. Budak besar-besar ni dah kena wave. Kalau tanya kau datang mahal aku tu, ada budak kena whip. Sampai kucing di romen ni. Tu aku geram tu. Kau jangan tak percaya tau. Kau duduklah dengan masyarakat. Gila ini otak kau. Ingat ya, ketika mana saya sampai rumah dia, saya tanya makcik. Makcik, ini ya, maknanya Quran ada dengan dia, cuba taat pada mak bapak. Itu je mesej saya. Tapi saya nak bawakan realiti program yang kami buat ni adalah satu yang mendekatkan, menjadi satu keresahan pada kami. Bahawa merapatkan hubungan dengan mak ayah, ini yang Nabi kata. Quran ada, rapatkan hubungan kamu dengan mak ayah. Saya ambil satu skop ni je. Dan ingat, ketika mana dia tak masak, saya cakap, woi, ada botik, ada itu, ada ini. Saya cakap dengan dia, jom kita buat iwak bening. Siapa yang Jawa je tahu buat bening. Kalau yang tak Jawa jangan harap iwak bening. Mana tahu ah. Iwak bening senang tau. Kalau kau nak buat kursus kat sini aku boleh bagi kursus. Bayar 400. Senang kak. Bulu ayam, ikan bulu ayam. Belacan, lada. Air paip ya kak. Air perigi tu pun boleh. Sedap kak. Tapi kita cerita malam ni dia jadi macam tak sedap. Sebab kau dah makan. Ada makan lepas ni? Tak ada. Ngomong. Patut malam ni kambing. Ali Majli kedekut no bajet. Kau jangan takut kau beritahu aku minta dia. Tak ada tu Maria kan ada. Kan? Jadi ingat ya, pada waktu itu bila saya tanya dia tak masak, saya cakap, makcik, ya, makcik izin tak kalau saya dengan kawan-kawan nak berbuka dekat rumah makcik? Allah, seronoknya. Korang nak berbuka rumah makcik, makcik tak ada masak. Tak ada makcik, saya masak. Ingat aku tak kerti masak ke? Sebab itu kau cari laki yang pandai masak. Kalau kau mogok, aku tak lapar. Ini kau orang mogok, laki kau ke bulu tu, kau tengok. Dia lepak kedai mamak. Jadi ingat ya, ketika saya nak masak kau, saya tengok dekat atas para. Kalau kau tahu para tak para, aku nak explain pun susah. Ya. Kau anggaplah kau faham. Ya. Para tu dia macam ini, dia dekat dapur, dia di luar dapur. Ya. Zaman dulu rumah memang macam tu. Sebab kau orang pun tak saya selak kata kencing dalam bilik air. Bohong. Kau selak kain kau kencing kat papan tu je. Kencinglah kau. Ya. Jadi ingat ya, pada waktu itu makcik ni saya cakap, makcik, saya masak makcik ya. Aku masak iwak bening. Sebab aku tengok dekat atas pagar tu ada satu benda berbungkus dengan daun pinang. Kepala otak aku dah mesti nak dodol punya. So kali buat belacan. Jadi aku cakap kita buat sambal belacan. Lepas tu saya buat iwak bening. Cara buat iwak bening tulis. Kan kau tak ingat? Sedap kak.
Jawa tahu Jawa. Kalau Jawa tak tahu, kalau Jawa tak tengok bening, baik kau murtad daripada Jawa. Ya, Jawa ni makanan dia. Iwak bening ni kau taruh air dalam periuk. Ini cawan tau, kau katakan periuk kan, kata Ustaz ajar dalam cawan, mak, bukan dalam periuk. Orang Melayu hari ni dia jujur. Ya, dia jujur. Jadi ini anggap periuk. Jadi kau taruh air banyak ni, suka hati kau lah nak banyak mana. Engkau taruh daun kunyit, engkau taruh serai satu, engkau taruh gula dengan garam. Dah. Lepas tu engkau rebus pucuk ubi masuk dalam ni. Engkau ambil tu, betik masuk dalam ni. Kalau ada kobis, tapi aku tak ambil sebab aku tengok dalam tu semua ada. Jadi aku ambil pucuk labu. Tu mak, pucuk labu, pucuk betik, bukan pucuk betik pakai ulam lain. Ya. Pucuk ubi, pucuk labu dengan labu pun ada, dan dengan betik yang tak berapa masak tu masuk dalam tu. Berbuka puasa 3 pinggan. Aku bawa orang pekan, Ustaz, masak apa ni? Saya tak pernah makan ni. Suka hati kau nak makan, makan. Aku tetap sekarang ni. Aku masak sekejap je kak. Lepas tu buat sambal belacan. Lepas tu kami buat goreng ikan bulu ayam. Dekat masjid, Ustaz kat mana ni? Saya minta maaf tuan. Saya rasa saya kena hadir lepas maghrib. Saya minta maaf sangat-sangat. Tapi aku tak cerita, aku berbuka kat situ. Sekarang dia pergi datang serang rumah orang tu, aku takut. Sebab orang dia kata, wah Ustaz, kau nak selebriti, banyak kau selebriti. Aku lebih rela berbuka dengan orang tua ni daripada aku berbuka kat masjid. Memang sedap. Bukan apa ni, semua masuk. Lalas, ingat dia, akak-akak. Ketika mana kami tengah masak, ada satu panggilan masuk. Makcik tu pakai telefon RM3.20 tu, 3120 tu lah. Ya. Yang Nokia, yang tergantung tu. Ya. Yang jenis kalau bercakap, halo, boleh kuat dan sebagainya. Sila masuk tuan. Dan ketika mana dia masuk panggilan telefon itu, pada ketika itu, ya. Ni ahli majlis mana pula? Sini kak? Okey. Jangan jumpa Ustaz . Jadi, ketika mana dia masuk, ada satu panggilan akak-akak sekalian, telefon daripada aku kuatkan telefon tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam mak, katanya. Rupanya anak dia telefon mak dia. Ya, anak dia telefon dia. Ni bukan Nilofa ya. Okey, anak telefon dia. Ya. Bukan yang tu. Siapa tu? Adli yang kena pukul belakang tu. Itu laki dia. Okey. Dan ketika itu, panggilan ini masuk sidang jemaah sekalian. Anak ni dengan mak telefon. Assalamualaikum mak. Waalaikumsalam. Alah anakku. Anak dia tanya, mak, nak berbuka ni mak dah masak ke belum? Dah nak. Allah. Ni tengok mesej yang sampai pada aku sebagai seorang anak. Seorang anak telefon mak. Saya pun tanya, dia cakap dengan aku belum masak. Aku dah masak. Tiba-tiba dia cakap dengan anak dah masak. Waktu tu kami baru nak cari bahan. Aku pun nak apa mesej dia. Lalas aku faham. Rupa-rupanya mak jarang nak menyusahkan anak. Betul tak? Aku tanya mak kau, pernah menyusahkan kau? Joya, gelang tangan mak ni kosong lah Joya. Tolonglah. Ada? Tak ada. Engkau mengambilkan duit dia nak gelang tangan, aku percaya ada. Betul. Kita jarang menyusahkan mak. Kita jarang mak menyusahkan kita. Tapi kita banyak menyusahkan mak. Mak tak bagi kahwin dengan si Sidul, kau nak kahwin dengan Sidul. Dia kata besok susah lah. Mak pun tengok Sidul naik basikal tua. Macam tak ada harapan untuk hidup. Dia nak yang kayak kereta Mercedes. Sampai kawan lah. Aku nak cerita kawan-kawan lagi lama belakang. Itu cerita lain. Kau panggil lagi sekali. Kalau kau rasa boleh lah. Ya. Lalu ketika itu, saya pun, ya Allah, dengan aku dia cakap dah masak, belum masak. Dengan anak dia cakap dah masak. Kemudian anak-anak ni dia cakap lah, mak kat ni, tak jauh bang, anak dia kat Shah Alam. Mak, saya dekat bazar Ramadan ni tengah tunggu cucu-cucu mak ni beli bazar-bazar, beli makanan dekat bazar Ramadan. Allah, ketika itu aku cakap, ya Allah, dia tak ada makanan, tapi anak menceritakan tentang makanan-makanan yang lazat dekat mak dia. Aku tengok mak dia, aku tengok dia macam menelan air liu. Sedapnya cucu aku makan. Kau tak terasa ke mak kau kat kampung makan apa? Dan ingat ya, Ustaz ringkas cerita. Ketika mana dah habis masak, tiba-tiba bapak dia balik pula dengan basikal. Naik basikal je. Aku tengok dia jenjing panjang. Aku cakap, ini mesti roti john. Takkan panjang tu ke benjo. Kan? Aku dah agak, oi roti john.
Lepas tu adalah 2 bekas, 3 bekas, tak apa lagi. Adalah kuih-kuih orang bagi kat pakcik. Pakcik, apa tu? Alah, orang Pekan ini pun tak tahu. John lah, roti John. Oh, roti John. Dan kemudian kami berborak sebelum berbuka. Dan biasa, dengan kebiasaan kami bila nak berbuka, saya mulakan dengan bacaan Al-Quran. Saya baca. Bila saya baca Al-Quran dengan makcik dekat ruang tamu tu, ya, kami ni, dia ada satu dekat para. Lepas tu dia ada tempat makan macam dapur juga. Lepas tu baru dia ada ruang tamu. Dan ketiga mana ada di ruang tamu itu, ya, sidang jemaah sekalian, saya baca Quran tu, saya nampak dah titisan air mata seorang mak. Dia menangis tu, dia menangis. Dan bila mana lawungan azan di masjid, dia lewatlah 2-3 minit daripada tempat kita. Dia lawung azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka pada waktu itu saya baca doa. Aku baca Allahumma lakasumna wa bika amanna wa ala rizkika aftarna birahmatika. Masa kami doa sebelum maghrib tu pun, aku tengok orang tua tu dah berjujai-jujai menangis. Tapi ending dia, final dia ketika berbuka itu, yang ini aku tak tahan. Apa kata dia? Ya Allah, aku tengah baca doa ni, berhenti. Ya Allah, kenapa kau hantar anak orang lain berbuka dengan aku? Mana anak aku? Anak aku mana, ya Allah? Kenapa kau hantar orang ni datang berbuka dengan aku? Anak aku mana, ya Allah? Anak aku. Babang sekalian, kakak, mak kita tengah tanya, mana kita? Kakak nak sambut raya, nak sambut Ramadan. Anak-anak, mak kita cuba tanya diri, aku dah balas ke jasa dia? Nangis. Saya tanya makcik, anggaplah kami anak tak, kau bukan anak aku. Anak aku tak susah. Aku habiskan, saya tanya, ketika mana pakcik ni masuk dalam kelambu. Rumah dia ada kelambu ya? Pakcik, kenapa pakcik menangis? Kenapa pakcik menangis? Dia kata, Ustaz, aku ada 3 orang anak. Anak aku tak pernah balik. Aku bukan nak dia balik lepas raya. Dia balik lepas raya 3-4 hari. Aku nak ni berbuka dengan dia. Ni aku nak bersahur dengan dia. Aku nak raya pertama dia pegang tangan aku. Aku minta maaf dan dia minta maaf dengan aku. Ini aku nak. Dia tak balik, Ustaz. Allahu Rabbi. Aku pun sedih bang. Aku cakap, pakcik peluk, aku peluk dia. Dah lah nak. Adakah kami datang ni menyusahkan pakcik dengan makcik? Tak nak. Kau bawa keberkatan. Belajarlah nak. Tak semestinya kamu kaya, kamu akan hormat pada mak bapak. Ingat, tak semestinya kamu susah, kamu pun sama tak hormat mak bapak. Allahu Rabbi. Dan ketika itu saya cakap, makcik, minta maaf makcik kalau kami menyusahkan makcik. Elok-elok aku nak makan banyak, jadi sikit kak. Sebab aku dah nangis, aku sama dengan dia menangis. Kami semayang, kawan aku sampai pijak papan lantai rumah dia patah. Aku cakap, apalah kau orang ni naik pijak papan kampung ni, jangan pijak lantai tu papan macam ni, kau pijak macam ni. Dia kena macam ni. Mak ni tahu Ustaz. Dan ingat, ketika ni satu lagi bang. Aku minta, ingat ya, kereta yang kau pandu. Aku ni bukan kereta mak bapak aku bagi dengan duit ni. Ni Datuk bagi. Sebab tu kalau kau tengok kereta aku yang ada nama Mahat ni, semua orang bagi. Jadi kalau kau nak kereta orang bagi, kau buka Mahat. Itu cara dia. Ya kak ya, jangan menangis banyak kak. Kalau kau rasa menangis, kau nono sedih, jangan. Aku bukan suruh kau menangis. Aku suruh kau balik. Aku suruh kau telefon mak kau bang ini. Ingat, hari ni saya dah tak ada ayah. Saya ada mak. Saya pun tahu mak saya rindu kat saya. Ingat, hari ni rumah aku, mak ayah dah tak ada. Ke bumi, dekat Mekah, dekat Madinah tu. Ingat, mentua aku lagi satu tu pun tak ada kat sini. Aku tanya pula aku berapa tukang last. Ingat, ketika mana saya ingat kak, saya beritahu, kenderaan yang kau miliki adalah hasil usaha mak yang banyak membantu kita. Jangan kau aksen, ini aku beli, ini laki aku beli, ini bapak mentua kau beli. Tak. Ingat kak, ketika naik kereta saya pakai Hilux masa tu. Dia boleh buka kasut. Makcik naik aja. Tak nak. Tiga-tiga anak aku, kalau aku nak naik kereta dia, aku kena bersihkan kasut aku. Ya Allah. Aku kak, jadi ustaz aku pun garang tau. Aku terus, memang anak sial lah ni. Tahu tak? Kak, duit mana yang kau perolehi, kau kaya hari ni? Kalau bukan daripada gadaian tanah seorang ibu dan ayah.
Mereka gadai tanah, mereka minjam orang duit, minta adik-beradik, pak saudara duit. Engkau orang jadi senang, langsung tak ingat orang tua. Ni Nabi kata, hidangan daripada Allah, tolong belajar hormat dengan orang tua. Jangan kurang ajar dengan orang tua, sebab hari ini kamu kurang ajar dengan orang tua, esok anak kamu akan kurang ajar dengan kamu. Yakinlah. Sebab itu hari ini susah nak didik budak. Susah kak. Hari ni kau berani hantar dekat aku budak kalau berani mengaji. Semua takut. Sebab ustaz suruh belajar kerja, ustaz suruh belajar masak. Saya bukan nak buat benda ni. Sedangkan ini life kehidupan yang kita kena lalui. Dan ingat kak ya, ketika itu, saya pun sedih. Saya cakap, pakcik naik je pakcik. Ini kereta saya. Tak apa, kotor pun tak apa. Sebab laluan tu tanah. Ya Allah, seorang anak ada kereta konon mewah. Apa yang paling mewah kak? Cayenne. Apa yang paling mewah? Mercedes yang terbaru tu. Porsche tu. Lah tak kak. Lamborghini tu. Tak kak. Aku dulu pernah duduk kat kampung. Oh, kalau aku bawa Lamborghini, aku akan panggil Sumaker tu. Dia akan panggil aku dede. Tak kak. Aku pernah bawa Lamborghini. Tak ada sedap mana pun kak. Menyusahkan diri juga. Aku pernah kak bawa Porsche. Aku pergi Terengganu, aku kerja. Bos aku beli Porsche. Dia kata, Ustaz, kau resmi Porsche ni ke Terengganu? Aku bersih kak. Tak ada sedap mana. Sama juga 4 tayar. Lalai kat tengah jalan, minyak habis aku tak tahu. Rosak-rosak juga. Tapi mengapa bila mak nak naik kereta kita, kita minta mak membersihkan kasut. Sedangkan hasil usaha dia itulah kita dapat kereta tersebut. Malam tu kak, tajuknya aku lain. Lalu aku tarah lain. Memang aku geram betul malam tu. Aku lunyai kan. Kat masjid tu, dia kata, kenapa Ustaz? Aku marah. Sebab engkau orang sebagai seorang anak deraka. Rupanya hari ni ramai anak yang deraka pada mak bapak. Tuan-tuan, aku boleh susun satu cerita berjela-jela dengan satu buku. Kalau aku nak cerita tentang mak bapak kepada anak. Ketika anak elok, sihat, tak nak hantar mengaji. Bila dah susah jahat, baru kau nampak mahat. Apa kau ingat mahat aku tu tempat buang sampah? Ni life dia. Hantarlah benda yang baik. Islam nak yang benda yang baik. Dan ingat ya, satu mesej, inna hadzal Quran ma'dubatullah faqbalu ma'dubatahu mastata'tum. Maka ketika kita ada mak ayah, baliklah kak. Baliklah bang. Ya. Suaplah, cubalah tahun ni macam viral tu, kan? Mak kau suap kat Along, suap kat Angah, suap kat apa. Aku tengok sampai sekarang kak, walaupun hati aku garang ni, aku kalau tengok tu menangis, kau tahu tak? Tengok Along suap kat Kak Long, kat Angah, Kak Angah suap kat Abalang. Ya Allah, hai. Aku pun pernah jumpa. Mulai saat ini aku pernah jumpa. Ini manusia gedebel. Laki baru dapat datuk. Ya, yang isteri baru jadi datin. Tulis dalam WhatsApp, start from now you must be call me, panggil saya datin. Abang dah tak boleh panggil abang ngah lagi dah, kena panggil datuk. La ilaha illallah, sombongnya. Bang, aku pun datuk, aku tak panggil pun orang suruh panggil aku datuk. Ingat masa aku dapat datuk Palembang, sama dengan Tun Dola Badawi tau. Tu dengan Wak Ponorogo tu, sama pergi dengan aku tau. Tak ada pun kita nak kata, balik tukar mahat ni, nama datuk. Tak payah kak. Kenapa jadi macam ni? Sebab aksen sombong belagak kita, ini yang kita lakukan. Jadi, buat kita punya mesej, moto kita punya tahun ni dengan Ramadan ni, kita cakap, kami nak rapatkan ukhuwah dengan mak ayah. Dengan adik-beradik, kena buat kak. Aku kak kalau balik kampung, kak udah aku tu. Ya? Sebab daripada kecil, dialah kalau aku malas bangun sahur, dialah tukang suap. Ingat kak, rindu tak kak Ramadan, mak kejut, ayah kejut, adik-beradik kejut. Kita memang pemalas nak bangun. Kau tengok, cuba mak kau kejut kalau pagi sahur. Kau tak ada rindu ke malam pertama tu? Ingat dulu mak kejut. Mak tahu tak? Nenek kau kalau kejut mak, Joya, bangun Joya. Sahur Joya. Joya pun menggeliat bagai nak gila. Tapi mak kau sabar. Tapi dapat kat bapak kau, Joya, bangun. Bingkang kau bangun. Kita lelaki biasa kalau main meriam, main mercun, kau tengok melompat tinggal. Tapi kalau kejut bangun sahur, lantak kau lah. Akak kau ngap, kau masuk mulut, baru kau sampai. Ni kita rapatkan kak. Ya, bapak kau memang garang, aku tak tahu. Tapi kalau tak tahulah, kalau mak kau lebih singa pada bapak kau, wallahu alam. Ya, jadi tolong rapatkan ukhuwah. Okey, kata Nabi yang kedua,
Inna hadzal Quran hablullah. Dia adalah penghubung antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi baca Al-Quran kak, kita rasakan jazbah dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Malam berkomunikasi. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim. Jangan kau malam je, malam pertama dah. Hai selamat hari raya. Dah buat autism. Abang, tahun ni raya rumah saya. Abang ni kata, no way. Raya must be my house. Mak ai. Kau bertekak lah. Senang kak, larang bertekak. Kau balik rumah kau, aku balik rumah aku. Ya. Kami dah tak ada dah. Nak balik rumah siapa lagi dah. Ya. Maknanya, kita kena ingat kak. Malam tu, kita ingat. Kita dalam bulan Ramadan, Nabi kata, Al-Quran ini, peranan dia adalah merapatkan hubungan kita dengan Allah SWT. Jadi Ramadan ini kita rapatkan diri. Lantunan-lantunan imam yang membaca Al-Quran. Ingat dekat Markisah, pelajar saya ada 2 orang ada kat sini nanti yang akan menjadi imam, lead imam tarawih pada bulan Ramadan ini. Kalau tuan-tuan nak sedap lagi, dekat PJ, pelajar aku yang balik daripada Thailand, dia akan jadi imam kat sana. Aku pun akan semak sesekali sebab aku tahu kak ya, kalau kau nampak pelajar-pelajar aku jadi imam, kalau dia belagak kau cakap dengan aku. Oh, dia belagak kak. Dia nak kencing aku sebab aku dulu pernah kencing ustaz aku. Jadi imam malam pertama. Nawai tu kepala otak mesti ada awet nak bagi nombor telefon. Kan? Lepas tu telefon mana ada macam ini sekarang. Semua pergi dekat public phone menunggu. Kan? Halo. Sekali bapak dia jawab, mampu ustaz telefon lagi. Sekarang boleh lah main WhatsApp. Ya? Dan ingat kak ya, maknanya dia kalau hablullah ini, dia adalah penghubung antara kita dengan Allah. Mudah-mudahan dia akan hubungkan hubungan kita sesama manusia. Okay? Yang ketiga, saya nak 4 ya. Dia adalah wan nurul mubin. Ingat ya, sesiapa yang akan ini, dia akan mencahayakan wajah kita. Dan ingat ya, pelajar-pelajar kami yang jadi imam, saya sambung sikit tadi, ya. Dia memang bila dia mengaji tu, kalau dia mengaji kat tempat kami, nur tu akan nampak. Kalau tuan-tuan tanya macam mana Ustaz nak nampak cahaya, tak ada lampu pun, dia beza bang. Katanya kau tengok ya, aku ada gambar pelajar yang aku tangkap isap vape yang perasa ganja dengan perasa ais. Ingat jaga kak ya, ini tengah bahaya ni. Budak-budak besar ni kena. RM40 flavor tu. Ya. Kalau kau tengok muka dia macam aku kutip tu, ya Allah, berderai. Tapi hari ni, aku tengok muka dia dah ada cahaya. Itu tanda dekat bersih. Ya. Ataupun kau tengoklah anak kau bersabun dengan tak bersabun, itulah beza dia. Ya. Kau tengok anak kau main mandi jigo saja, beza kak dengan mandi yang kau gosok, kau lanyak, kau tibai dengan apa ni berus besi tu, itu beza. Jadi maknanya dia macam tu. Jadi kalau anak-anak murid aku ni belagak, kau cakap dengan aku. Ya, memang aku kitai dia. Sebab dia orang ni, kaya bang. Raya bagi atuk RM50, bagi pak saudara seorang RM50. Banyak kau punya duit duduk kat Mahat. Memanglah banyak Pak Ngah sebab saya jadi imam. Dia jadi imam bang dapat RM2,000 sebulan. Tapi malam raya aku dah hajar pula tu. Malam raya kempen lah sikit. Ya. Assalamualaikum. Besok malam terakhir saya menjadi imam dekat sini. Yang pertama saya nak rayu. Ya. Kalau boleh derma lah untuk mahat saya. Yang itu aku terima lah. Ya. Yang kedua ni aku tak terima. Yang kalau boleh saya pun nak beraya. Ya. Jadi saya pun nak duit raya. Ya. Jadi dia cakap malam sebelum tu. Jadi malam besok tu. Datuk-datuk tu ya Allah. Ada pelajar aku sampai dapat iPhone. Aku empaskan iPhone tu. Kau bagi lagi kau siap. Tapi bila salam kauk tu, duit gaji RM2,000. Salam kauk tu aku dah cakap, malam last kocek tolong banyak. Kau tengok kocek aku ada berapa? 1, 2, 3. Ni ada berapa? 1, ada 2. Atas 3. 6 kocek aku. Macam orang kahwin lah, kuning kahwin kan. Mana kau tengok ada kuning kahwin kocek 1? Tak ada kak. Kalau tak ada kocek tu, kau tengok kotak dia besar. Dia capak dalam tu. Itu akan dicuri tu, badan muka dia. Kan? Pukul 12 tengah hari licin. Tak ada kotak dah. Ingat anak dia bawa, rupa ni kena rembat. Kau jaga-jaga kalau aku duit kahwin. Aku dah banyak kali tengok dah, kena curi duit. Allah Ustaz, duit kena curi. Jadi, ingat malam tu dia ni. Jadi, sebab apa? Al-Quran ini akan mencahayakan wajah kita sebab dia kita amalkan pembacaan sahaja, wajah dah bercahaya. Bayangkan kalau kita amalkan Al-Quran, dia lebih hebat daripada itu. Okey, yang terakhir, yang keempat. Kalau ini Ramadan terakhir kita jangan lupa, kita sembuhkan penyakit kita dalam bulan Ramadan dengan membaca Al-Quran. Kerana, kata Nabi SAW, Al-Quran, wasyifa'un nafi'.
Dia adalah penyembuh. Okey akak-akak, hari ni saya tahu ya, kalau saya buka pusat rawatan, kalau saya offer, sebab itu aku tak offer, aku nak ubat orang. Aku tak nak kak. Susah kak, sebab berentak depan-depan ni aku berani kak. Tapi berentak dengan benda tak nampak ni kak, bahaya kak. Yang korang pula dah set minded, ada hantu, takut. La ilaha illallah. Anak kau kak, kalau dia meroyan, jangan kena hantu, dia steam tu kak. Saya nampak hantu. Lala dia jumpa, tak, tolonglah jampi anak saya. Ini bukan jampi bang, bagi penampar. Terus hilang. Itu jin tu kena penampar. Ingat bang ya. Ini ada satu cerita kak. Aku minta orang perempuan, kalau kau nampak kan, kata macam ni, kan ada lampu kelang-kelip. Jadi jangan kau nampak daripada rumah tu, nampak lampu kelang-kelip, kau nampak hantu. Tak kak. Cuba buang minded tu. Nampak je kelisik-kelisik sikit hantu. Nampak rumah flat tu atas tu, department ni, nampak malam-malam ada pula orang berjalan. Lantak dia lah kak, dia nak berjalan. Dah tak ada orang, siapa nak duduk? Jadi jangan set minded kita sampai kita takut. Bang, rumah kita ada hantu. Panggil lah aku baca Quran. Ingat kak, ini peristiwa ni berlaku dekat Puncak Jalil kak. Kan Puncak Jalil tu kalau malam kan kapal terbang lalu. Jadi bila kapal terbang tu lalu, nampaklah cahaya. Dia kata hantu. Aku cakap, tapi ini cerita betul ni bang, bukan main-main tau. Aku malam tu nak tengok bola, Barcelona lawan mana tak. Dah lah kalah lah tim aku tu. Barcelona menang. Nah ya, aku bukan tim Barcelona. Ini kalau MU minta maaf lah, dah rupa 7 up, dah rupa dia. Kan? Jadi, ingat dia, pada malam tu, kami ubat orang. Dia kata, okey, bawa pelajar semua, baca Yasin. Ketika aku baca Yasin. Sebab apa bang? Dekat atas siling ni, ni kau jaga-jaga ni ada siling. Ni kalau malam besok ada bunyi hus. Kau relax je, buat bodoh je. Kau tengok sini, kau kata, dah belah. Macam tu je. Tapi ni betul bang. Ketika mana kami baca Yasin, dia diam. Tak bergerak pun. Kat atas tu tak ada bunyi benda bergerak. Aku pun, okey. Lepas tu dia bergerak lagi. Aku pun azan. Allahu Akbar Allah. Ramai-ramai pelajar. Dia senyap lagi. Tiba-tiba kak, ya, aku cakap dengan abang tu, bang, ini bukan jin bang ni. Ambil tangga bang, saya nak buka siling ni. Sekali aku buka siling, biawak kak. La ilaha illallah. Hukum kau takut biawak rupanya. Biawak hormat orang semayang. Biawak hormat orang baca Yasin. Biawak hormat orang azan. Engkau orang tengah azan berzumba tak? Tak ada kan? Aku risau tu. Tengah orang berazan, ada ceramah kat surau, kau pun berzumba kat sini kan? Aku kan dah tanya ngutuk kau orang, tapi jangan buat. Zumba lah, lantak kau lah. Tapi kalau buat zumba tutup kan? Ya. Orang jantan ni bukan boleh, dia punya miang lain macam. Ya. Aku risau orang berzumba kerana ke sini dan sebagainya. Sebab itu aku tak ada zumba-zumba ni. Kita terus berlari je dan sebagainya. Dan ingat ya, ini 4 perkara yang Nabi SAW mengatakan inilah kehebatan di dalam bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan kita sama-sama meningkatkan amalan-amalan Al-Quran, kerana ini yang akan mendapat ganjaran yang cukup banyak di sisi Allah. Sehingga Nabi mengatakan pada hadis yang terakhir, ini yang keempat, dia ada 10. Nabi kata, siapa yang membaca Al-Quran 1 huruf, kamu akan mendapat 10 hasanat, 10 ganjaran yang akan diberikan oleh Allah. Ama inni la aqulu lakum alif lam mim harfun walakin alifun walamun wa mimun. Dan Nabi mengatakan alif 1, lam 1, mim 1. Jadi kalau tuan-tuan nak ganjaran di bulan Ramadan dengan banyaknya ni, ganjaran diberikan oleh Allah pahala, baca banyak-banyak Al-Quran. Kalau kau tak hafal qul Allah pun boleh. Kalau tak ada, apakah surah yang paling pendek? Inna a'taina dengan qul Allah. Apa ayat yang paling pendek? Kau baca nun tu lah, nun. Tapi yang orang lelaki baca nun, kata jenun mana pula yang disebut lelaki aku. Jadi korang bacalah tu. Yasin, Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad. Jadi macam tu. Jadi ingat, ya, abang-abang, akak-akak, 2 mesej saya tadi. Tolong rapatkan ukhuwah dengan mak bapak dalam Ramadan ini sebelum kedua-dua mereka akan meninggalkan kehidupan bersama dengan kita. Yang kedua, ingat apa yang kamu miliki pada hari ini adalah usaha daripada mereka berdua dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kamu kepelbagaian nikmat yang kamu perolehi. Tolong jangan kufur nikmat ini juga datang daripada seorang ibu dan ayah. Yang ketiga, ingat doa ibu dan ayah inilah yang akan menjamin kehidupan kita. Dan bila balik, di samping tokoh ulama, wali, ya, tokoh guru berdoa, maka doa yang paling mustajab adalah seorang yang namanya ibu. Tolong ya. Dan akak tolong ya, jangan mulut kau leza dengan anak kau. Setan, memang setan lah anak kau.
Ada yang ibu bapa pun kata, sial, memang sial anak kau. Sebab itu bila kami didik, memang sial lah kau. Memang mak saya pun cakap sial. Elok aku pun cakap sial. Mak kau pun cakap sial. Tolong kak, jangan cakap anak macam tu. Jangan cakap anak tak guna. Kerana anak yang tak guna inilah kebanyakan story yang ada dekat dunia. Dialah yang menjaga mak ayah. Jangan ingat anak yang cerdik. Jangan ingat anak yang kaya raya. Ini akan ingatkan kau orang dengan ni. Tak. Jadi, benda itu kena buat. Yang kedua tadi saya cakap apa? Pada pangkal dengan yang ujung, tolong tingkatkan amal ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan tunggu Ramadan, tapi pada start pada hari ini. Ya, kalau yang lepas sudah tinggal, hari ini kita ada. Dan ingat kita ada akan datang. Jadi luar Ramadan besok, kita tingkatkan amal ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi mesej saya iaitu tolong rapatkan ukhuwah silaturahmi antara kita, dan yang kedua, tingkatkan amal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi baru saya kenalkan diri saya. Ya. Jadi kalau tengok bola, tak payah kenalkan, dia kena kenal awal. Sebab jarang, ada kau tengok bola last? Tak ada. Ya. Kita tengok bola awal datang stadium. Jadi ceramah ni, macam tuan kita datang lambat kan ditanya. Aku tak terang 2 kali susah. Jadi aku terang. Ya, nama saya yang tertera tu Muhammad Asri Bayuno tu betul. Ya. Saya berasal daripada Banting, Kuala Langat, Selangor. Dan saya adalah bekas tenaga pengajar di MARA. Ya. Saya dulu adalah ex-student di MARA Jasin. Saya juga adalah pernah berkhidmat sekejap dengan German Malaysia Institute. Dan saya juga adalah ex-Motorola. Ya, saya pernah bekerja di syarikat Motorola. Dan saya juga pernah bekerja dengan Petroleum Cari Gali. Dan kemudian saya bertukar kepada swasta dengan syarikat. Mula-mula saya kerja dengan Schlumberger. Lepas tu saya kerja dengan Halliburton. Dan kemudian saya buat sedap kami sebagai umat Islam sedap satu buah company yang namanya Kumpulan Solar Alert Sdn Bhd. Ya, yang mana melalui Datuk Zubaidi kami bertugas sehingga hari ini. Saya masih lagi lah, relation tu cukup kuat, dan majoriti Mahathir kami ini adalah hasil sumbangan daripada syarikat ini. Dan kalau akak tengok van, akak tengok lori, akak tengok kereta-kereta kami adalah sumbangan daripada mereka semua. Dan saya ada 4 buah Mahathir yang paling dekat Berkat 5 ni. Jadi kalau akak nak menyokong kami, setiap hari Ahad, ya, jangan kau datang Ahad ni tak ada, ya. Ahad Ramadan besok ada. Kita petang-petang kadang-kadang kita ada buat jualan. Jadi kalau tuan-tuan nak tahu apa yang kami masak, boleh beli. Kita hari ni ada mengeluarkan roti. Kita ada mengeluarkan sushi, ya. Halal sushi, bukan haram punya sushi, ya. Jadi Mahathir saya ada sini. Dan kalau tuan-tuan tengok Jalan Bistari itu Mahathir lelaki dalam bidang otomotif, mechanical engineering, dan juga dalam bidang jahitan dekat situ. Jadi kita punya workshop juga sebelah Seluruh Hidayah tu. Itu adalah usahawan pelajar kami yang berumur 15 tahun. Ya, jadi kalau akak pergi kampung Kolong Segar Baru, kami ada satu lagi Mahat. Dan kalau mungkin ahli majlis pun sampai ke sana, hardware budak Mahat. Ya, itu adalah bukan tempat perniagaan, tapi kami ajar pelajar kami berniaga. Dan disitulah lahirnya, ya, pelajar-pelajar kami. Dan saya nak beritahu, owner hardware yang di kampung Kolong Segar Baru tu, di Jalan Kempas itu, berumur 15 tahun. Ya. Bayangkan tuan-tuan, saya dah bentuk budak-budak hari ni 15 tahun jadi tokey restoran. 15 tahun dah jadi tokey dalam bidang hardware. 15 tahun dah boleh buat rumah, 9 biji rumah. 15 tahun boleh buat kuih. Dan ini ada 2-3 orang yang kecil-kecil ni, tuan-tuan tanya, boleh buat sushi. Ya. Anak kau orang kalau nak, kau masuk mak aku. Tapi kau tanya dia, nak masuk memang keras. Ya. Setakat nak masuk main lato-lato, aku tak main. Nah, ya. Nak kena berdebu-debu, tak ada. Tempat aku tak ada. Kita lahirkan macam tu. Jadi kalau tuan-tuan tengok dalam internet, masuk MTV AB Official. MTV Official tu, tuan-tuan akan tengok aktiviti kami. Ya. Dan insya-Allah yang terbaru, kami ada kursus mechanical engineering. Dan kami ada satu kursus kesihatan, iaitu daycare dan home nursing, yang saya telah beli rumah dekat Lot 10 Jalan Kampung Kolong Segar Baru, yang kami nak buat rumah untuk menjaga orang sakit. Akak-akak, this is a new business. Ya. Dengan kita kita pegang politik je, pegang itu, pegang ini sebagainya, tapi kita tak ada. Kita hari ni bangsa, cuba hari ni, tuan-tuan, saya bukan nak kau minum air botol ni. Aku nak kau cipta botol ni dan kau keluarkan air ni. Sampai sekarang botol ni Cina bang buat. Ada tak orang Melayu buat? Ada. 6 buah company. Cina berapa? 72 kilang ataupun bengkel-bengkel yang mengeluarkan kilang botol. Mana ustaz tahu? Aku ramai bang. Kita dalam rakan-rakan bisnes. Ni,
Ini tuan-tuan, saya bukan suruh tuan-tuan jadi pengguna. Ingat ya, tolong jangan buang telefon ini. Kerana 1000 pieces telefon ini, kak, gelang kau kat tangan tu dapat kak. Kau buang je benda ni. Sebab kita bukan bangsa pengguna, kita bukan bangsa pencipta, tapi kita bangsa pengguna. Tolong buang kak perangai itu. Jadi inilah yang sedang kami lahirkan generasi kami. Dan ingat kak ya, hari ni kalau kak ada rumah sewa satu, rumah kosong satu, ambil lah, jaga orang-orang sakit kak. Ingat hari ni basuh berak kak, basuh berak. Aku cerita berak je. Hari ni basuh berak orang sakit kak, RM40. Tarik kau buang, duit kau ambil. Kalau dia berak 2 kali sehari, RM80 kak. Kalau kau ada 10 patient, dia berak 10-10, RM400 sehari kak. Tak payah kau nak begini-gini lah, tak payah kau nak TikTok lah, begitu tak payah kak. Basuh berak tu dapat duit kak. Ingat, ini bang, business, new business. Saya pergi UK kak, tengok orang bisnes macam ni. Ya Allah, macam ni boleh buat duit. Orang sakit jaga RM4,000 kak satu. Kau upah orang jaga baru RM1,000 lebih. Ingat bang, masuk tiup ni kak, RM170. Kalau silikon, kalau plastik RM100. Modal RM30 kak. Mula amalan nak bisnes tu. Belajar. Angkat tangan siapa nurse? Nurse pun tak tahu bisnes ni tahu. Kak, hari ni food pantang. Food pantang mana ada garam kak? Ikan, kalau ikan anu lain kak. Ingat hari ni, itu pun satu bisnes. Kau pergi Sri Cheding tu, food pantang. Jaga orang lepas bersalin kak. Mahal kak. Paling minima RM2,500. Kau mandi baby, lepas tu kau lap dia dengan apa, kau godam dengan tepung gomak tu, lepas tu kau balut dia dengan kain apa tu, dah lantak dia lah. RM2,000 lebih kak. Hari ni dia kaya nurse tu. Ingat, this is a new business. Aku datang ni bagi kau bisnes tau, bukan aku ceramah je. Agak-agak boleh buat tak? Kita dah ada geng, cuba buat. Kalau kau nak ikut aku buat tak boleh, sebab saya hanya bagi kepada pelajar-pelajar tahfiz saja. Kau orang bukan reti suruh anak kerja. Jangan Ustaz, anak kerja ni nanti tulang sakit. Aku dapat bekerja, saya jaga orang bang, minta interview. Ustaz, ada kerja ringan tak? Ada. Kau balik rumah, kau suruh mak kau masak, kau ngap kaki. Itu je kerja paling ringan. Pergi berambus. Gaji nak mahal, kerja malas. Hari ni bangsa kita. Betul. Hari ni bang, kita jangan fight bang dengan jawatan dalam politik. Nak pegang politik, pasal ingatkan bajet. Ingat ni. Bang, aku jadi ketua kampung dulu, aku habis RM300,000 tu. Orang datang minta duit, apa minta duit, itu minta duit. Itu pun SPRM datang, betul tak? Kita tolong orang pun tak boleh. Lepas tu orang tanya aku, mana aku dapat duit? Aku pun tak tahu. Aku gali parit dapat emas. Dia pergi gali parit rumah dia dapat emas. Mana dapat longkang boleh lah. Sebab kita kena belajar hidup. Jadi, mesej saya, jadilah bangsa Melayu yang mencipta, bukan bangsa Melayu yang menjadi pengguna, yang akhir sekali orang yang mengguna, dia akan dibangsatkan oleh si pencipta. Kalau tak percaya, kau tengoklah dunia hari ni. Mana negara yang maju dekat dunia, kecuali mereka ini mencipta. Ingat kak, dalam ni ada power PC. Siapa yang telefon ada gambar ni, ya, yang ada ni, yang boleh buat live, boleh buat apa, dalam ni ada power PC. Dalam ni ada chip. Dalam ini paling kurang saya rasa dia ada, ingat ya, kalau telefon Motorola dia ada lebih kurang 32 chip dalam ni, dan dalam chip itu ada 99.9% gold original, bukan palsu tau. Bukan Zulian tau, emas betul 916. Jadi ingat, ini bukan 916, dia gold. Jadi ingat ya, dalam ni ada power PC, ada apa. Dan inilah yang kita jangan bagi anak letak dekat telinga pada waktu malam. Jangan cas sambil memegang benda-benda ni. Ini keselamatan. Kau tengok aku ajar pula keselamatan. Lagi lama aku merepek, lagi lama lah kita tak makan. Baik aku berhenti. Okeylah, sekadar itu. Mudah-mudahan Allah berkati pertemuan dan pesan kita. Kalau tak serik, jemput lagi. Kalau serik, jangan. Ya. Jadi saya semua ada kat sini. Dan saya selalu berlega dekat sini, insyaAllah. Dan saya juga ya, ada rumah di sana. Dan saya ada anak 12. 6 anak betul, 6 anak tiri. Jadi kenalah orang rumah kena banyak juga. Jadi kalau ahli majlis pun nak kahwin banyak, jadilah ustaz, insyaAllah. Tapi aku risau juga ahli majlis ni. Ya. Tak apa, kalau nak telefon ustaz. Ustaz pun besok nak pergi Thailand. Jadi doakanlah perjalanan ustaz. Ya, bukan aku nak pergi kahwin. Kalau kau tengok rumah aku tahu kan dia jeli, aku nak kahwin. Tak. Tapi imam nikah di selatan Thailand semua kawan aku, insyaAllah. Semua classmate aku. Ini kakak semua tak bagi kawan laki kau kawan aku kan. Ya, jangan takut kak. Itu kalau dia dah minyak gatal kak, dia buat juga kak. Ya. Kau jangan percaya laki kau kak. Betul. Mula kan kau balik bergaduh dulu. Lah tak kau lah. Ya. Jadi insyaAllah ya,
doakan ustaz, doakan sekolah ustaz. Jadi siapa yang nak ni, dan ingat ya, siapa yang nak kahwin, mana tahu ahli majlis nak kahwin lagi, ya, boleh sewa dewan. Kami ada dewan di seberang sana, dan pelajar-pelajar kami memang kita dah, InsyaAllah dah viral dah dalam andaman, dalam pentas, dalam kita punya catering, insyaAllah. Ya, kami pun memang mendaftar dengan kerajaan, dan selalu Majlis Daerah ambil makanan-makanan kami dalam majlis-majlis dan event-event yang ada. Jadi kalau tuan-tuan nak, insyaAllah pada hari Ahad ni kami ada buat tahlil perdana di maktabi kami di seberang, dan hari Selasa kami ada majlis peresmian, ya, Dewan khusus kemahiran kami, dan kami akan pamerkan 17 subjek khusus kami yang akan ada satu peresmian oleh Tuan Guru, Tuan Ibrahim, Tuan Man di Kampung Kuala Sior Baru. Jadi doakanlah apa yang Ustaz buat ini tidak lain dan tidak bukan untuk menahirkan generasi-generasi yang berdikari, yang berdaya saing, dan bukan manusia-manusia yang meminta dalam penghidupan mereka. Jadi sekadar itu, mudah-mudahan Allah memberkati dan selamat menyambut, ya, hari bulan Ramadan Karim yang mulia. Mudah-mudahan yang pada awalnya rahmat, dan kedua berkat, dan ketiga kita lepas dan bebas daripada bakaran api neraka Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.